Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Nama yang diberi, Nur Syamila Fadlina, pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Pekan Pitas. Beradanya saya di sini untuk mengulas sebuah buku yang telah saya baca dan buku ini juga merupakan buku kegemaran saya. Walaupun saya seorang yang penakut, tetapi kisah seram tidak lagi asing dalam hidup saya. Ini kerana sejak kecil lagi saya sangat menyukai tentang kisah misteri dan seram. Apa-apa sahaja mengenai alam gaib yang membuatkan saya tertarik untuk mendengar dan mengetahui hal tersebut untuk saya jadikan pengetahuan baharu dalam hidup saya sekaligus menjadikan ianya iktibar buat diri saya dan juga orang lain. Kalau bukan mengisi masa lapang dengan membaca buku mengenai kisah seram, saya akan menonton televisyen dan semestinya filem seram adalah pilihan saya. Tanpa membuang masa, ini merupakan buku kegemaran saya. Buku ini bertajuk Puaka Media Sosial dan telah diterbitkan oleh Open Bridge Publications Sdn Bhd pada tahun 2018. Buku ini mengandungi 112 muka surat dan hanya RM10 Malaysia bagi di Semenanjung dan RM12 Malaysia bagi Sabah dan Sarawak. Kita dapat memiliki buku ini dan dapat membaca 3 kisah yang disampaikan oleh penulis yang berlainan. Sebab mengapa saya menggemari buku ini? Kerana kisah yang disampaikan memang terasa sangat dekat. Tambahan pula, media sosial pada masa kini sudah menjadi obsesi setiap orang dan ketiga-tiga cerita ini merupakan perkara yang sering kita temui di media sosial. Kisah pertama yang disampaikan oleh Cik Puan Fifi yang bertajuk Tular mengisahkan tentang seorang lelaki yang bernama Fatah. Idea dalam kisah ini sangat menarik dan secara tidak langsung memberi peringatan terhadap orang yang suka memuat-naik gambar kemalangan, siap gambar mangsa tanpa memikirkan sensitiviti keluarga lagi. Kisahnya bermula apabila Fatah yang memuat naik video mangsa aksiden dan dalam masa yang sama mengambil cincin mangsa. Perbuatannya itu mula memakan dirinya apabila dia dan kawannya diganggu akibat dari perbuatannya sendiri. Lebih parah lagi, dia suka melewehkan agama. Perbuatannya itu nyaris membuatkannya mati akibat tikam diri sendiri. Dalam kisah ini, penulis Cik Puan Fifi berjaya terapkan unsur suspen dan dalam masa yang sama dapat rasa benci apa yang dilakukan oleh Fatah. Seterusnya, kisah yang bertajuk Sila PM Saya. Penulis Siti Suleha yang menceritakan tentang seorang wanita cantik bernama Ayu yang agak obses dengan kecantikan. Seperti mana yang kita tahu, iklan kecantikan memang banyak menggunakan ayat Sila PM. Ayu salah seorang yang terjebak dengan Sila PM ini akibat terlalu obses dengan kecantikan dan sering sakit hati apabila ada orang lain yang dipuji di hadapannya, sehinggalah dia sanggup melakukan apa-apa sahaja demi kecantikannya. Dan akhirnya, Ayu terjumpa jamu Mak Esa. Bila dia mula mengirim pesanan, ada benda pelik yang terjadi terhadapnya. Namun, disebabkan dia ketaksuban ingin cantik, Ayu terjebak. Dia sanggup kelangkawi untuk mandi dan minum air tasik. Dan dari kisah ini, ianya dapat memberi peringatan kepada para gadis luar sana yang obses mengenai kecantikan untuk sentiasa berhati-hati dan terdapat banyak cara yang lebih selamat daripada terpesong ke arah yang tidak baik dan serah diri terhadap hasutan syaitan. Akhir sekali, kisah yang ditulis oleh Aida Anggerik yang bertajuk Friend Request. Kisah ini berkisar tentang manusia yang terpedaya dengan kekacakan dan kesempurnaan manusia yang ada di dalam gambar tapi hakikatnya langsung tidak mengenali siapa yang menghantar mesej itu. Dalam cerita ini, Farah terpaut pada Adam Mikael di laman internet tetapi selepas Farah mula mengenali orang misteri tersebut lalu memberikan gambarnya, kenalannya itu lenyap dan setelah itu Farah mula jatuh sakit. Siapa sangka apabila seorang insan dihampakan, pembalasan dendam pun boleh terjadi melalui media sosial. Puan penulis Aida Anggerik berjaya mengupas topik ini dengan baik dan harus diambil berat perkara ini untuk dijadikan pengajaran. Kerana menerusi media sosial pun, kita boleh terdedah kepada bahaya sihir dan hasad dengki manusia. Tambahan pula, kita tidak boleh terus mempercayai orang yang kita baru saja kenal melalui media sosial. Begitulah kisah yang diceritakan dalam buku ini yang bertajuk
puakan media sosial. 3 kisah yang berlaku dalam buku ini mungkin pernah benar-benar berlaku kepada anda, kepada kawan anda atau sesiapa sahaja. Yakinlah alam gaib itu wujud. Ia sentiasa menjadi misteri kepada kita dan rahsia kepada orang-orang yang dianugerahkan Tuhan untuk melihatnya. Sebelum saya mengakhiri penyampaian saya buat kali ini, izinkan saya memberi satu rangka pantun bagi penutup kata. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah ulasanku ini. Semoga bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.